Okey, Ruth. Okey. So hari ni kita akan jalankan kelas seperti biasa. So masa lebih kurang 1 jam. Kita akan gunakan masa kelas. Yes, sir. Okey. So sebelum kita start kelas, saya buka PowerPoint saya dulu. Okey, nampak Ruth? Jap, saya tengah loading. Loading. Okey, nampak? Belum, saya tengah loading. Tengah loading ya. Okey, nampak. Nampak. Okey. So kelas kita akan mula sekarang lah maksudnya. Okey, seperti biasa kod subjek awak CUM 10021, asas etika dan nilai. Program SLI itu program awak sendiri, pengajar itu saya sendiri. Okey, Ruth. Kita teruskan. So macam biasa, awak kena tonton video dan awak kena buat rumusan lah yang berkaitan dengan video tersebut. Okey, sir. Okey. Keluar yang tulis tonton video tu. Jap. Keluar. Belum, sir, belum. Belum lagi? Belum. Okey. Ada? Belum juga, sir. Belum lagi. Okey, nampak. Nampak apa? Apa tu? Play button tu. Okey, video nampak Video tak nampak, cuma nampak tu je. Sir, nampak play button tu. Button play tu. Oh, video tak keluar? Belum tak keluar, sir. Dia keluar apa? Hitam? Hitam. Okey tu, tak keluar? Masih belum, sir. Gelap saja. Oh, gelap saja. Kejap. Kalau gitu tak apa. Kalau gitu kita ambil okey. Okey, nampak? Ruth? Nampak. Okey.
Lu mau pintar sendiri? Jalanin perasaan kompak aja. Kompak bukan berarti kayak gitu, Bert. Terus harus gimana? Ya itu nggak baik. Alat banget tuh. Makanya kalau pintar jangan pelit. Lihat si Darlo kenapa? Lambert, kamu tadi dicariin sama Pak Dekan di ruangannya. Tahu sih, aku duluan ya. Makasih ya. Masuk. Kamu mengetahui kan apa yang terjadi pada Daryl kemarin? Enggak, Pak. Kami memiliki rekaman CCTV-nya bahwa kamu yang melakukan pemukulan kepada Daryl. Maka dari itu, dengan berat hati, kami dari pihak fakultas mengembalikan kamu kepada orang tua Tapi, kamu. Pak, Silakan beritahukan hal ini kepada orang tua kamu. Mas, bentar, kita ikut baca dulu Pancasila bentar ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Okey. Dah tengok tadi video sampai habis? Dah, Sir. Okey, sekejap saya buka PowerPoint tadi. Okey. Rod, nampak dekat PowerPoint saya tulis apa? Belum, Sir, tengah loading. Tengah loading. Okey, tak apa. Sambil awak tunggu tu. Okey, apa dapatan daripada video tersebut yang awak dapat? Video tu menceritakan tentang seorang lelaki yang suka meniru, memang kuat meniru. Lepas tu ada seorang kawan dia tak contoh dia tak bagi jawapan dekat lelaki tadi kan. So lelaki tu pukul dia. Lepas tu orang nampak dia di CCTV kan, Sir. So orang ambil orang bagi dia surat dan bagi kat ibu bapa dia. Lepas tu dia tengah mengaku, Sir. Dia tak mengaku tu dia yang buat.
Tapi kalau ada CCTV, so itu dia lah. Lepas tu masa dia balik, dia jalan. Lepas tu kawan dia, apa tu sah? Panggil dia kan. Lepas tu baca rukun negara Indonesia punya. Lepas tu sebulan kemudian dia berubah. Tak meniru lagi. Okey, Rod. Apa okey, tadi awak cerita tentang dia langgar tentang etika moral lah. Meniru pukul kawan dia, dia menipu apa semua. Okey. So pengajaran daripada video tersebut, daripada awak cerita tu, apa pengajaran kita? Pengajaran dia jangan meniru. Jangan meniru, perlu jujur. So, kali ni kita akan bincang tajuk apa daripada video, berdasarkan video? Bersikap jujur, sir. Bersikap jujur. Okey. Yang lepas kita belajar apa? Yang lepas kita belajar pasal asas nilai, sir. Asas nilai, nilai itu semua. So, apa berkaitan dengan video tersebut? Dengan tu? Tentang nilai? Dengan, okey. So, kita hari ni kita akan bincang tajuk berdasarkan sambungan daripada tajuk yang lepas. So, apa tajuk agak-agak awak lah yang berkaitan dengan nilai berdasarkan video tersebut? Entahlah, sir. Okey, nilai tu apa maksud dia, nilai? Nilai? Nilai tu bermaksud benda, nilai merujuk kepada benda yang baik. Lepas tu nilai tu juga merujuk kepada benda yang benda yang dibuat baik dan benda yang tidak buat benda yang buat Kenapa? Yang tidak baik. Baik. So, tak baik. Asas nilai ni untuk apa? Untuk bagi kita punya guideline lah. Ataupun kita punya sepadan dalam hidup kita. Sebelum kita buat satu benda tu, kita kena menilai dulu. Perbuatan tu baik ataupun tak baik. Okey, jadi dalam subjek moral ni, kita nak beretika apa semua ni. So, kita kenalah mempunyai nilai-nilai yang baik. Okey. So, hari ni kita akan bincang tentang tajuk jenis nilai. Jenis nilai moral. Dia ada banyak jenis nilai moral ni. Dia ada 6. Kalau tak salah saya, nilai moral ni ada 6 yang kita boleh jadikan sebagai kita punya panduan lah. Garis panduan dalam kehidupan kita sebelum kita bertindak suatu perbuatan. Okey, boleh? Boleh. Okey, kita teruskan. Okey, ini antara nilai-nilai yang kita nak kena belajar lah pada hari ni. Yang pertama, nilai extrinsic dan juga nilai intrinsic. Extrinsic ni lawan dia intrinsic. Kemudian nilai subjektif lawan dia nilai objektif. Kemudian nilai relatif lawan dia nilai mutlak. Itu 3 nilai tersebut yang kita akan belajar. Dalam 3 nilai tu pecahan dia jadi 6 lah. 6 nilai yang ada yang kita nak kena belajar pada hari ni. Okey. So kita pergi yang pertama. Jap saya mau salin tadi. Boleh? Oh, mau salin tadi? Okey. Okey, sir. Okey.
So kita pergi yang seterusnya, kita masuk nilai yang pertama iaitu nilai instrumental ataupun nilai extrinsic. Lawan dia nilai intrinsic. Okey, boleh baca? Cuba baca yang pertama dulu. Nilai extrinsic dengan nilai intrinsic. Okey, sir. Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat mencapai sesuatu matlamat. Kualiti yang diterima atau ditolak semata-mata kerana ia baik atau buruk tanpa mengambil kira kesannya. Okey, extrinsic ni kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat mencapai suatu matlamat. So, suatu tindakan kita buat, sebelum kita buat, so kita menolak suatu perbuatan tu bila kita menilai. So, kita menolak suatu perbuatan tu berdasarkan satu matlamat kita. Contoh, orang ajak kita pergi ke mana? Pergi ke bandar contoh. Tapi kita menolak ajakan tersebut sebab kita ada matlamat kita. Apa matlamat dia? Mungkin waktu tu kita nak tidur. Mungkin waktu tu kita nak berehat. Mungkin waktu tu kita nak belajar. Mungkin waktu tu ada matlamat. Disebabkan matlamat tu, kita menolak suatu perbuatan tersebut. Boleh faham? Okey. Cuba awak huraikan balik kat saya. Apa, sir? Nilai Extrinsic tu. Nilai extrinsic tu dia berdasarkan matlamat diri kita. Menolak berdasarkan matlamat benda yang contoh kalau rakan tu diajak ke mana-mana lah, ke rumah dia kah untuk lepak-lepak tu, tapi saya tolak. Kita tolak sebab kita macam ada matlamat diri sendiri, macam mau buat homework ke belajar. Okey, satu lagi saya nak contoh. Macam diri awak sekarang kan. Awak sama belajar dekat IKM Johor Bahru. So kenapa awak terima tentang tu? Sebab terima kos ni ke, sir? Terima kos ni, terima belajar di IKM Johor Bahru daripada awak jauh-jauh kan, awak nak kena datang. So kenapa awak terima? Satu, sebab saya memang suka melukis. Sebab dari kecil saya suka melukis benda yang macam kereta ke rumah. Memang saya suka melukis. Lepas tu kedua kos yang lukisan reka bentuk ni tak ada dekat Sarawak, so saya ambil kat Semenanjung lah, sir. Ketiga, saya mau belajar jauh dari rumah lah. Saya belajar belajar jauh dari family. Belajar berdikari lah, senang cerita. Okey, so awak terima benda tu sebab awak ada matlamat awak, betul lah? Sebab matlamat awak suka benda tu. Memang minat awak. Sebab awak nak jauh daripada family. Sebab awak nak belajar berdikari. So, bila kita sebut nilai ni, tak kisahlah nilai intrinsik ke, nilai subjektif ke, nilai apa sekalipun, tak semestinya nilai tu kita kena menolak. Dan ada nilai-nilai yang kita boleh terima. Contoh macam awak tadilah. Nilai awak nak belajar di IKM Johor Bahru sebab apa? Matlamat awak sebab awak berminat dengan program tersebut. Dan awak pun memang suka melukis. Kan? Dan awak pun nak berdikari. Itu maksud dia. Okey. Kemudian intrinsik, kualiti yang diterima atau ditolak semata-mata kerana ia baik atau buruk tanpa mengambil kira kesannya. Ini dalaman. Kita terima ataupun kita tolak, kita tak ada fikir apa-apa dah. Okey. Cuba awak bagi contoh kat saya. Sir? Tentang nilai intrinsik. Contoh nilai tadi,
Extrinsic tadi senang cerita awak ambil macam ni, nilai yang merujuk kepada luaran kita lah. Kenapa kita tolak nilai ni? Sebab benda lain. Itu. Kita nak benda lain, ada matlamat kita. Kita terima nilai ni sebab ada matlamat kita benda lain. Yang intrinsik tak, kita terima ke, kita tolak ke, kita tak ambil dah benda-benda lain, benda-benda luar ni apa semua, kita tak dah, kita tak ambil kira dah kesan ni. Kita kira kita je. Contoh. Senang cerita, saya bagi contoh lah. Mak ayah awak masak dekat rumah kan. Mak awak masak, dia ada hidang dekat dapur, contoh. Okey. Adik-beradik awak tak makan lagi, mak ayah semua tak makan lagi, awak makan dulu. Awak habiskan lauk dia. Kan? Awak makan seorang, awak habiskan lauk dia. So, awak tak ambil kira kesan lain. Awak hanya fikir diri awak. So, intrinsic ni dia macam apa? Fikir diri sendiri sajalah, contoh ke? Contoh gitulah. Fikir diri sendiri, tak ambil kira kesan. Kesan buruk ke, kesan positif ke. Okey, contoh lagi kita ambil senang cerita. Kenapa orang galakkan menabung? Sebab tu keperluan apabila dah besar. Okey, keperluan. Tapi ramai yang tak menabung kan? Boros. Ya. Waktu dia boros, dia ada fikir tak kesan-kesan tu apa semua? Tak ada kan? Tak ada. Kesan nanti tak ada duit, nak beli tu tak boleh, nak kahwin tak boleh, nak beli kereta tak boleh. Kan? Itu dia panggil intrinsic, tak ambil kira tentang kesan yang akan berlaku. Okey? Tadi dia ambil kira tentang kesan akan berlaku. Ini dia kesan baik ke, kesan tak baik ke, dia tak ambil kira. Contoh, kita tengok anak kita. Macam awak ada adik kecil-kecil kan? Adik kita main, anak macam saya anak lah, main api. Dia dah fikir tak kesan buruk daripada api? Tak ada kan? Tak ada. Dia fikir seronok saja. Okey. Begitu juga sekarang ni tentang kerajaan buat apa nama SOP tentang COVID. Kalau duduk dekat tempat orang ramai mesti kena pakai mask, pelitup muka. Kalau satu majlis ke apa ke mesti berjarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey. Kemudian kalau pergi tempat apa semua kena tulis nama ataupun scan QR code Sejahtera, My Sejahtera kan. Orang buat benda tu, kenapa dia memikirkan matlamat dia benda lain? Sebab dia takut dia jangkit. Sebab dia takut benda ni jadi apa nama kluster baru. Sebab tak ada ni kan. Tak tahu main daripada mana. Nanti menyusahkan orang. Boleh sebabkan kena saman. Kan? Betul. Tapi orang tak buat benda tu. Sebab dia tak fikir tentang kesan buruk dia, kesan baik dia, apa semua dia tak fikir. Dia tak buat benda tu. Dia malas. Dia tahu malas. Itu dia panggil nilai intrinsic. Dia faham? Boleh. Okey, awak bagi contoh satu tentang nilai intrinsic. Contoh nilai intrinsic. Tu nilai intrinsic ni dia macam fikir apa? Macam fikir diri sendiri kan? Fikir diri sendiri, lepas tu tak mengambil kira apa? Tak kisah kesannya baik ataupun buruk nanti kalau dia melakukan perkara tu. Kalau kata kita fikirkan diri sendiri, sebab dia ada matlamat untuk diri sendiri. Kenapa dia mencuri? Sebab dia nak kaya. Tu ada matlamat. Ini kenapa dia buat? Tak tahu nak buat apa. Kenapa buat ni? Tak tahu. Ada setengah orang macam tu kan. So intrinsic ni dia macam dia melakukan perkara tu tapi tak kisah kesan dia kan. Dia tak ambil kira tentang kesan dia. Dia tak ambil tahu pun. Dia tahu buat je. Ada setengah orang macam tu. Yang macam tu dia tak nak tu. Dia faham? Faham. Bila dia kena, baru dia fikir nak salahkan orang. Orang tak bagi ingatan pada dia. Orang tak cakap kat dia. Yang tu kita tak nak. Ni yang dimasukkan nilai intrinsic ni. Okey, yang kedua.
bergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat. Nilai intrinsik tidak bergantung pada nilai lain untuk mencapai suatu matlamat, iaitu tersebut sendiri sebagai matlamat akhir. Nilai intrinsik ni ya. Okey, apa maksud bergantung pada nilai lain untuk mencapai suatu matlamat? Bergantung pada nilai lain tu. Senang cerita macam saya kata dululah. Nilai ni kan dia ada baik dan buruk. So, dia bergantung pada nilai lain. Kenapa dia tolak benda ni? Sebab dia menilai benda tu buruk. Betul? Kenapa dia terima benda ni? Sebab dia menilai benda ni baik. Betul? Betul. Itu matlamat dia. Sebab itu yang dikatakan dia masih bergantung pada nilai-nilai lain. Ni sekarang ni kita belajar teori. Nilai ekstrinsik, nilai intrinsik, kemudian nilai objektif, nilai subjektif, kemudian nilai mutlak. Apa semua kan? Dia akan bergantung pada nilai-nilai itu. Okey. Kemudian nilai intrinsik pula tak bergantung dengan mana-mana nilai. Dia hanya untuk diri dia. Macam saya kata tadi lah, buat dia pun tak tahu apa tujuan dia buat benda tu. Dia buat je kan? Dia buat saja. Ada kan awak pernah jumpa orang macam tu kan? Pernah. Jadi yang orang macam tu yang kita tak nak. Sikap yang macam tu yang kita tak nak. Okey, yang ketiga. Nilai peringkat kedua misalnya berani, rajin dan menghormati. Nilai intrinsik, nilai peringkat pertama misalnya baik hati, kasih sayang, keadilan. Dia berani. Kenapa dia berani? Yang mana sih? Contohlah nilai peringkat kedua ni. Menghormati. Kenapa dia berani? Mungkin dia ada ilmu pertahankan diri. Nampak? Dia ada matlamat dia. Kenapa dia rajin? Sebab dia nak belajar, dia nak jadi pandai, dia nak bekerja baik. Dia nak dapat sijil. Hormat menghormati. Kenapa dia hormat orang tu, dia hormat ni? Sebab itu parent dia. Bapak dia. Sebab itu guru dia. Dia ada sebab lain. Matlamat dia yang lain. Okey, boleh faham? Kemudian nilai peringkat pertama, misalnya baik hati, kasih sayang, keadilan. Ini nilai intrinsik. Baik hati, iyalah. Semua orang baik hati kan? Ya, itu. Okey. Kasih sayang. Dia benda ni dia main daripada naluri dia sendiri. Kadang-kadang dia baik hati tu bukan untuk tujuan apa pun. Dia memang naluri dia. Betul. Kan? Kenapa kau baik hati sangat dengan dia ni? Entahlah. Dia pun tak tahu nak cerita. Kan? Yes. Salah dia. Kenapa kau ni sangat dengan dia? Dia buat dengan kau macam-macam tapi kau tak lawan dia. Kan? Itu contoh. Kasih sayang, keadilan dan sebagainya lah. Yang merujukkan kepada nilai intrinsik. Jadi, rumusan yang kita dapat apa? Rod. Tentang kedua-dua nilai ni. Apa yang kita dapat? Cuba bagi satu-satu nilai. Rumusan awak. Yang intrinsik ni, nilai tu, dia perkara, dia menerima benda, dia menerima perkara tu berdasarkan fikiran diri sendiri. Pasal dia sendiri. Kebaikan dia, sama ada kebaikan kepada diri dia ataupun keburukan kepada diri dia. Lepas tu yang intrinsik ni, nilai ni berdasarkan macam, contoh kan, dia buat sejak perkara tu tanpa fikir apa kesan dia pada diri dia dan orang sekeliling dia. Yang dia tahu, hantam sejak buat tu. Janji dia happy tu je. Okey. Ekstrinsik ni, nilai yang pertama tu ekstrinsik tu. Okey, dia bukan untuk diri dia saja tau, untuk orang lain keseluruhannya. Dia ada matlamat sama ada untuk orang lain ataupun diri dia. Tapi kebanyakannya berdasarkan diri sendirilah. Manusia ni dia buat untuk orang lain. Kebanyakan manusia lah. Dia buat walaupun untuk orang lain tapi dia ada juga tujuan untuk diri dia. Okey.
Cuba awak bagi contoh tentang dua nilai ni. Nilai extrinsic dengan nilai intrinsic. Kalau kita di tempat kerja, macam mana? Kalau intrinsic kita berusaha apa? Contoh kalau untuk diri kita, untuk diri sendiri, kita berusaha bekerja keras untuk naik pangkat. Kalau orang sekeliling, kita bekerja keras untuk apa? Macam menunjukkan bukan menunjukkan. Kalau intrinsic ni kita bekerja keras untuk menaikkan nama syarikat. Kalau intrinsic? Kalau intrinsic kita apa? Kita berusaha kita berusahakan untuk macam contoh saya macam rajin buat kerja. Saya rajin buat kerja. Rajin buat kerja kan tanpa apa? Berfikir apa? Macam berfikir letih kah, fikir give up atau tidak kan? Itu menunjukkan tidak. Kalau kita berusahakan kerja lain mereka akan pandang tu macam pandang kita wah rajin. Dia intrinsic ni, dia kerja. Dia tahu kerja je. Cuma bahaya orang intrinsic ni, dia kerja dia tak tahu, dia tak ambil kira kesan dia. Sebab tu orang yang macam ni, dia risiko dia sangat bahaya. Contohnya macam dia masuk dalam industri, dia bekerja, dia tak ikut SOP, dia tak ada tentang ikut keselamatan, manual yang ditetapkan dalam industri kilang dan sebagainya. Kan? So dia akan membahayakan diri dia sendiri. Sebab itu dalam kehidupan kita, macam mana sekalipun dalam apa jua urusan kita, kita kena ada matlamat dalam hidup kita. Barulah hidup kita tu didorong nak pergi ke mana, kita nak jadi apa, kita nak macam mana. Nanti umur macam ni kita nak jadi apa, nak dapat apa. Itu, boleh faham? Nah? Okay. So kita kena elakkan daripada nilai-nilai intrinsik ni lah. Kan? Bahaya kepada orang yang ada nilai-nilai intrinsik ni. Okey, tapi nilai intrinsik ni bukan berarti kita kena buang. Cuma ada part-part tertentu kita kena ada nilai intrinsik ni. Part tertentu kita kena ada nilai-nilai intrinsik ni. Intrinsic. Mungkin dalam situasi yang memerlukan lah. Kan? Kita kena buat. Cuma kita kena pastikan supaya dia tak membahayakan orang lain. Dan diri kita lah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Contoh. Ni contoh dengan extrinsic ni. Cuba baca yang pertama tu. 1. Menjatuhkan hukuman buang kepada pelajar yang melanggar disiplin dengan tujuan menjadikan pengajaran kepada pelajar lain. Okey, matlamat dia apa dia? Kenapa dia hukum orang ni? Matlamat dia apa? Matlamat dia supaya memberi pengajaran kepada pelajar lain. Okey, so dia ada matlamat kan? Seperti mana yang kita baca takrif tadi. Okey, yang kedua. Kedua, mengenakan hukuman bunuh kepada pengedar darah bagi menghapuskan kegiatan pengedaran darah. Okey, matlamat dia mana? Matlamat dia ingin menyedari pengedar darah di luar sana untuk berubah. So dia ada matlamat dia. Okey, yang ketiga? 3. Menjaga kebersihan semasa kempen menjaga alam sekitar. Okey, matlamat dia mana? Apa matlamat dia? Matlamat dia menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, menjaga alam sekitar. Kan? Itu maksud extrinsic. Okey, senang cerita extrinsic ni, setiap keputusan kita buat sama ada kita terima ke tak terima, mesti ada matlamat dia. Yes. Kalau tak ada matlamat, maksudnya kita masuk ke nilai intrinsic. Itu boleh faham ? Boleh.
Okey, kita pergi contoh yang kedua. Contoh nilai intrinsik. Cuba baca yang pertama tu. Yang satu, menjatuhkan hukuman buang kepada pelajar yang melanggar disiplin kerana mengikut peraturan undang-undang tata tertib IKM KKTM. So ini menunjukkan bahawa dia tak ada fikir kesan-kesan lain dah. Dia hanya rujuk pada undang-undang je. Dia tak ada fikir kesan akan berubah ke. Dia tak fikir kesan masalah pelajar tu kena buang ke. Dia hanya patuh kepada undang-undang dia. Dia yang tahu, ni senang cerita, orang yang nilai intrinsik ni, orang yang ikut buku tau. Nanti awak masuk dalam alam pekerjaan, awak akan jumpa bos awak, orang yang ikut buku betul. Dia tak ada konon-konon dia tak ada. Kalau dalam kilang tu kata A, dia pun A, kita pun kena A macam ni. Kalau kita B, kita bermasalah dengan dia. So kita kena nilai lah, tengok kita punya bos kita nanti ni, dia apa. Ada nanti kita akan jumpa. Dalam pekerjaan nanti kita akan jumpa orang macam ni. Okey, yang kedua? Kedua, amat menghormati dan mentaati ibu bapanya. Kenapa dia mentaati dan menghormati ibu bapa dia? Sebab ibu bapa dia ialah orang tua dia. Sebab tu tadi dia kata apa? Kasih sayang kan? Kasih sayang. Kenapa dia hormati? Okey, kalau dia kata ada matlamat sebab dia menghormati mak dia, sebab mak dia ni agama suruh, sebab melahirkan dia. Itu lain, dia ekstrinsik. Tapi dia menghormati ibu bapa dia ni sebab memang anak. Yes, memang anak. Itu. Okey, boleh faham Boleh. Okey, yang ketiga. Tiga, amalan kebersihan mesti diamalkan walau di mana kita berada. Okey. Itu dia tak ada matlamat lah kan? Amalan kebersihan mesti diamalkan. Memang semua orang kena amalkan. Dia tak kira nanti alam ni jadi bersih, rumah dia jadi elok ke apa ke tak. Dia memang style dia macam tu. Sebab itu saya kata tadi, nilai intrinsik ni dia kena ada juga dalam diri kita. Bukan yang kita kena buang habis, tak. Dia kena ada dalam diri kita. Contohnya macam ni lah. Kadang-kadang kita kena betul-betul ikut undang-undang betul. Kadang-kadang kita kena ada kreatif sikit untuk macam mana kita nak buat satu benda tapi tak melanggar undang-undang. Boleh faham? Boleh. Nanti awak akan masuk dalam pekerjaan, awak akan hadapi benda-benda ni ya. Kan? Tengok mesin, manual dia bagi tu tak jalan-jalan juga. Tak boleh nak buat apa. So berdasarkan yang awak kerja apa semua tu, awak nak manipulatekan dia sikit. Awak manipulate baru berjalan. Mesin tak usah? Tak usah. Macam bidang lukisan awak lah. Okey, contoh awak kena lukis satu alat. Kata bearing lah awak kena lukis. Bearing kan dia ada gigi semua kan. Tiba-tiba awak nak cuba lukis tak nak buat gigi-gigi macam tu, awak nak buat macam mana? Ada bentuk awak. Dan awak rasa benda tu memang boleh pun. Awak nak inovasikan dia. Jadi awak akan guna, walaupun dia ada bentuk dalam intrinsik, dasar dia kena gigi-gigi, tapi awak nak lukis bearing tu, nak cadangkan supaya dia tak gigi-gigi, dia lain sikit daripada yang tu. Awak kena guna nilai ekstrinsik tadi tu. Kenapa? Matlamat nak buat inovasi. Contoh. Sebab tu kalau awak tengok sekarang ni kan, contoh kereta lah. Banding dengan dulu dengan sekarang ni dah macam-macam orang dah advance. Dulu mechanical je. Sekarang ni dah pakai elektronik. Kan? Itu sebab tu dua-dua nilai ni diperlukan dalam kehidupan kita. Kita tak boleh buang. Okey, ada apa soalan nak tanya dua-dua nilai ni? Tak rasa. Tak ada Okey, kita pergi nilai yang kedua. Nilai subjektif. Dan nilai kualiti yang subjektif. Kualiti yang diterima atau ditolak oleh seorang yang memberikan pandangan.
Okey. Nilai objektif, kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang bebas daripada pilihan pribadi. Okey, apa yang awak faham Yang tentang kedua, dulu ni? yang first tu kualiti. Yang first tu dia menolak bukan menolak. Itu berdasarkan pandangan diri sendiri sir. Yang first tu subjektif tu dia berdasarkan pandangan. Okey, dengar ni. Nilai subjektif. Okey. Walaupun dia menerima daripada pandangan seseorang, okey, tetapi dia tetap juga mempunyai peribadi dia tetap sama dengan pandangan dia, pandangan orang tu. Contoh kita duduk dalam mesyuarat lah. Awak pernah attend mesyuarat? Oh, maksud? Dalam mesyuarat. Awak pernah attend mesyuarat? Pernah masuk? Pernah. Okey. Kan dalam mesyuarat tu bila pengurusi bincang kan, ada idea tu yang memang kita kena dengan kita pun ada idea yang sama. Okey, kita setuju dengan idea dia sebab apa? Ada hak peribadi punya. Dan sama dengan pandangan yang orang bagi. Itu. Sebab tu yang kedua dia kata apa? Diterima atau ditolak mengikut pandangan seseorang individu. Dan kita punya pandangan peribadi yang sama dengan orang tu, bukan kita firm betul-betul dengan kita punya keputusan. Tak, kita masih lagi boleh berbincang dengan orang tersebut. Contoh kita ada idea, okey, saya nak buat bentuk ni macam ni. Bentuk Z. Orang datang bagi pandangan, kita bincang-bincang, dia kata okey, kalau Z ni okey, cuma kita inovasikan dia sikit. Kita buat Z ni bagi ada kaki ke apa ke, macam mana ke, lain sikit. Nampak macam seolah-olah macam dua, tapi macam Z juga. So kita pun setuju dengan pandangan dia. Itu. Dan juga kita boleh menolak pandangan orang lain tu. Dan juga pandangan diri kita pun kita boleh menolak. Boleh faham? Boleh. Sangat subjektif lah. Okey. Kalau objektif, kualiti yang bernilai atau sebaliknya, yang bebas daripada pilihan peribadi. Kita tak ada pilihan peribadi. Kita terima pandangan dalam mesyuarat kan. Dan mungkin kita tak ada idea. Kita wawarkan, okey minta orang bagi idea, okey orang tu bagi idea macam tu, orang bagi idea macam ni, kita terima pandangan dia. Kemudian diterima atau ditolak berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui oleh semua ataupun kebanyakan orang. Dan kita menerima keputusan tersebut berdasarkan majoriti orang ramai. Okey, contoh. Okay, kita bincang dengan family kita. Family kita, okey, kita nak buat weekend ni, kita nak pergi berkelah dekat satu pantai. Kita membagi cadangan. Okey, pantai ni lah bagus, pantai A. Mak kita, ayah kita, adik kita tak. Dia kata pantai ni lagi bagus, pantai B. So kita pun terima pandangan dia. Itu maksud dia nilai objektif. Dia menerima pandangan yang majoriti lah. Siapa yang majoriti dan bebas daripada pilihan peribadi. Yang tadi dia menerima subjektif, dia menerima pandangan orang, tapi masih terikat dengan pandangan peribadi dia. Maksudnya sama pandangan dia. Mungkin ada olahan sikit, lain sikit. Dan dia bersetuju dengan pandangan tu, cadangan tersebut. Kalau yang objektif pula, bebas daripada peribadi dia. Dia boleh terima pandangan tu. Dan juga pandangan-pandangan ataupun keputusan yang dibuat tu berdasarkan kepersetujuan daripada kebanyakan orang. Pandangan daripada orang ramai. So dia boleh terima pandangan tersebut.
Gitu. Boleh faham? Boleh. Okey, kita tengok contoh ni. Okey, kita pergi subjektif dulu. Okey. Merokok membahayakan kesehatan. Kedua, Britain menyatakan perlu menyerang Iraq demi keamanan. Ketiga, manakala Perancis menyatakan tidak boleh menyerang Iraq kerana boleh menyebabkan ramai rakyat Iraq terbunuh. Okey, contoh merokok membahayakan kesihatan. Orang yang tak merokok dia setuju tak dengan tu? Statement ni. Setuju? Setuju lah. Kalau orang merokok, tak. Dia setuju tak dengan statement ni? Mungkin ya, mungkin tak. Dia kalau dia tak setuju, maksudnya subjektif lah. Sebab dia boleh terima dengan pandangan seseorang tu. Memang betul lah kan? Kalau tak pun, subjektif juga. Sebab dia menolak ataupun menerima kan tadi, kita tengok tadi kan? Ya, seseorang. Itu saya kata, sama ada dia berkaitan dengan peribadi orang tu ataupun luar daripada peribadi orang tu. Kalaulah dia kata merokok membahayakan kesihatan, diterima. Dan kalau dia kata merokok tidak membahayakan kesihatan, dia tak terima pandangan orang lain. So dia akan masuk dalam apa tadi? Kita tengok balik. Bebas daripada pilihan peribadi kan. Okey, dia kata okey, merokok tak bahaya. Jadi dia ada pilihan peribadi tak tadi? Pilihan peribadi lah sebab dia merokok, betul? Betul. Sebab dia So subjektif lah. Britain menyatakan perlu menyerang Iraq demi keamanan. Subjektif kan? Cuba tengok balik. Diterima atau ditolak mengikut pandangan seorang. So, contohlah. Kenapa Amerika ikut serta? Kenapa apa lagi? Jerman ikut serta NATO lah, senang cerita NATO. NATO kan Kesatuan Eropah. Kenapa ikut serta dengan Britain dengan Amerika Syarikat ni berperang dekat Iraq? Kenapa? Sebab dia orang menerima pandangan Britain ni supaya Iraq ni diserang untuk keamanan dunia. Yes. Itu. Dia terikat, maksudnya dia menerima pandangan orang lain. Dan Britain mungkin dia ada pandangan peribadi dia yang sama. Ataupun US pun ada pandangan peribadi dia yang sama. Sebab dia ada kepentingan. Sebab apa? Sebab Iraq ni kan dia, kuasa dia di negara dia pengeluar minyak terbanyak di dunia. Minyak mentah. Mungkin dia ada pandangan peribadi dia ada sebab peribadi dia. Ada pandangan peribadi dia. Selain daripada tu, hasil-hasil semua dia boleh dapat. Itu. Okey, yang ketiga, manakala Perancis menyatakan tidak boleh menyerang Iraq kerana boleh menyebabkan ramai rakyat Iraq terbunuh. Dan ada juga negara-negara yang menerima pandangan daripada Perancis ni. Dan ada negara yang membantah. Kalau awak tengok balik, awak buka balik waktu ni, kan ada negara-negara yang membantah untuk berperang dengan Iraq ni. Betul. Antaranya kita baca kat sini Perancis lah. Kan? Dia tak bersetuju. Sebab menyebabkan rakyat-rakyat Iraq ni terbunuh. Ramai kematian. Itu. Okey, boleh faham? Boleh. Ada soalan nak tanya? Subjektif ni dia memikirkan pandangan diri sendiri yang sama dengan pandangan orang lain. Lepas tu orang lain tu dia macam menyatakan pandangan dia, lepas tu sama ada kita ingin menerima atau menolak. Kan Sir? Okey, dan juga dia boleh terima dan menolak pandangan tersebut. Okey? Okey. Senang cerita, subjektif ni daripada pandangan seseorang ataupun satu daripada pandangan seseorang ataupun negara lah. Kalau macam tadi Britain dengan Perancis tadi, satu negara lah. Dia bukan majoriti negara. Okey?
Dan objektif ni kebanyakan orang. Dan Majority. nilai-nilai yang peribadi. Boleh faham? Subjektif ni boleh jadi nilai-nilai dia ada peribadi. Ada kepentingan peribadi, ada nilai-nilai yang berkaitan dengan peribadi dia. Sebab tu awak tengok menggunakan Perancis, kenapa dia tak nak perang dengan Iraq? Sebab pandangan peribadi dia, rakyat Iraq terbunuh. Satu lagi mungkin kos nak berperang tu banyak. Kan? Mungkin tentera-tentera dia pun akan mati. Itu. Britain pula dia kata kenapa berperang? Sebab keamanan satu. Satu lagi apa dia? Hasil-hasil bumi di Iraq tersebut. Kan? Itulah. Awak pernah main game? Selalu. Pernah main game strategi ya? Pernah. Game strategi kan, kalau awak main game yang orang halus-halus yang kecil-kecil tu kan, game perang kan. Okey, macam contoh awak main COC. Kalau dalam ni lah. Kemudian ada apa lagi? PUBG. PUBG pun ada strategi. Apa-apalah. Kan kalau awak perasan dalam game tersebut, sumber yang awak nak ni minyak lah, apa emas lah, apa semua tu dah habis dekat tempat awak. So awak kena cari tempat lain kan. Kalau awak tak cari, ekonomi awak akan lemah kan. So awak nak cari tempat lain, awak dah masuk kawasan orang lain. Jadi mau tak mau awak kena perang dengan orang. Barulah awak boleh dapat rampasan apa semua bla 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 kan. Itu maksudnya ada dia punya kepentingan. Itu logik dia lah. Okey. Kita pergi objektif pula. Cuba tengok yang objektif. Okey. Yang pertama, peperangan adalah satu tragedi. Kedua, buruh kanak-kanak adalah satu kezaliman yang mesti dihapuskan. Ketiga, berdasarkan pertubuhan sedunia WHO, Malaysia kini adalah negara kelima mencatatkan peningkatan kes HIV AIDS tertinggi di Asia Pasifik. Peperangan adalah satu strategi, tragedi. Kalau dia tak ada kepentingan peribadi, dia tak ada apa-apa, so dia boleh terima tak pandangan ni? Dia boleh terima lah, tak ada kepentingan peribadi. Boleh. Perang ni memang musibah. Betul? Tentera kau mati, kos belanja besar. Apa lagi? Orang pula mati, rakyat-rakyat biasa, orang awam pun semua mati. Kan? Rumah-rumah rosak. Sebab tu dia kata bebas daripada pandangan peribadi. Buruh kanak-kanak adalah satu kezaliman yang mesti dihapuskan. Memang mesti pun. Tapi ada setengah orang ada kepentingan peribadi, dia guna kanak-kanak. Kan? Tu. Untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian berdasarkan WHO. WHO ni apa dia? Organisasi yang dianggotai lebih, kalau tak silap saya, lebih daripada 100 negara. Di dunia ni yang menggotai WHO. WHO ni apa dia? Pertubuhan Kesihatan Dunia. Macam COVID apa semua ni, antara yang berperanan di dunia sekarang ni WHO lah. Okey? Okey, Malaysia antara salah satu negara yang WHO. Okey, WHO kata apa dia? Malaysia ni adalah negara kelima yang banyak jangkitan HIV AIDS kan? So, kita terima tak benda tu? Terimalah saya terima. Kita terimalah sebab yang menyatakan tu organisasi, betul? Bila organisasi, maksudnya suara tu banyak lah. Daripada perwakilan-perwakilan negara, ada dia punya kajian dia apa semua. So kita terima. Terpaksa terima pun. Tu dia kata bebas daripada pandangan peribadi tu. Objektif. Boleh faham Boleh. Okey, katalah objektif dalam pekerjaan. Macam mana? Awak bagi satu contoh kat saya. Dalam pekerjaan, contoh kalau dalam pekerjaan tu, dalam meeting kan saya macam bos bagi projek, ada 3 projek, ada 2 projek. So kita dalam satu company tu pilih mana yang mereka mau. Pilih A. Kalau
antara pilih A, dia majority lah, majority. Kalau yang pilih A banyak, kalau yang pilih project B yang banyak, B dia mengikut majority yang dipilih. Itu nilai objektif lah kan. Kalau lah kata subjektif macam mana? Subjektif. Contoh kalau dia takkan dalam terima kerjaan ramai tadi. Betul? Dalam meeting dia takkan terima lah orang pilih B tu. Sebab dia ada kepentingan peribadi. Dia nak A. Kan? So dia akan terima lah pandangan satu orang tu. Banyak-banyakkan tu ada yang pilih A, ada yang pilih B. Walaupun majority tu B. Tapi dia terima yang A ni juga. Sebab ada kepentingan peribadi dia sendiri. Nanti awak dalam pekerjaan pun awak akan jumpa lah orang macam ni. Sebab tu nanti dalam pekerjaan, bila kita masuk dalam company, apa-apa pun terbaiknya kita ikut majority. Walaupun bagi kita satu benda tu bagus bagi kita. Tapi kita kena fikir, kita punya kepala satu. Kita ada satu fikiran, kita saja. Mungkin kita tak nampak di sebalik dia. Mungkin kita tak nampak ke depan, kita nampak cara kita fikir. Bila kita terima pandangan orang lain yang tak sama dengan kita, tapi pandangan tu banyak. Kita kena fikir, kenapa kita kena terima orang tu? Sebab dia dah nampak sebalik daripada apa yang kita nampak. Ada benda yang kita nampak, dia dah nampak. Lepas tu yang cantik lagi, hak ni nampak macam ni, orang ni terima yang ni nampak macam ni. Campur semua tu dia jadi banyak sangat input dia. Betul? Yes, betul. Sebab tu kalau kita jadi bos, kita apa ke, kita kena terima pandangan-pandangan daripada orang bawah kita. Okey, boleh? Boleh. Okey, kita pergi yang seterusnya. Nilai relatif, nilai terakhir. Awak ada kelas kan depan ni? Ada? Okey, cepat sikit. Nilai yang diterima atau ditolak oleh peraturan suatu masyarakat untuk mencapai suatu matlamat masyarakat. Ia adalah arbitrary, tidak tertentu, tidak sempurna dan berbeza-beza antara masyarakat yang berlainan. Boleh berubah mengikut masa. Nilai mutlak, nilai yang keberhargaannya tidak terikat kepada suatu kebiasaan bagi sebuah masyarakat. Kedua, diterima umum dan telah diuji atau terbukti sebagai baik atau buruk. Ketiga, kekal sepanjang masa dan di semua tempat sampai semua situasi norma masyarakat. Okey, nilai relatif. Dia kata apa? Nilai yang diterima atau ditolak oleh peraturan sesuatu masyarakat untuk mencapai suatu matlamat masyarakat. Okey. Contoh. Awak di mana? Di Sabah Sarawak. Okey, di Sarawak. Okey, awak bawa budaya Sarawak tu, contoh budaya Iban. Datang ke Johor ni. Okey. Awak nak buat macam contohnya awak tak nak pakai pakaian bengkel. Awak nak pakai pakaian Iban tu lah, yang ada bulu-bulu apa semua tu kan. Bulu-bulu perak ada contoh kan. Awak nak pakai. So, boleh terima ke tak masyarakat kat situ? Dekat Johor. Tak boleh. Terima. Sebab dia kata apa? Boleh terima atau tolak oleh peraturan satu masyarakat. So, masyarakat Johor dia menolak tentang awak ni, masyarakat IKM Johor Bahru ni menolak tentang pakaian awak sebab dia kata awak tak mengikut etika pemakaian yang ditetapkan sebagai pelajar. Betul? Ada peraturan lain yang menyebabkan awak punya peraturan masyarakat tadi ni, berpakaian tadi ni ditolak. Itu. Okey? Kemudian dia kata apa lagi? Yang kedua. Ia adalah arbitrary, tidak tertentu, tidak sempurna dan berbeza-beza antara masyarakat yang lain. Awak Iban, cara Iban. Betul. Saya Melayu, cara Melayu. Dan apa lagi? Awak agama Kristian, cara agama Kristian. Saya agama Islam, cara agama Islam. Nampak berbeza.
Itu nilai relatif. Faham? Kemudian boleh berubah-ubah mengikut masa. Boleh berubah-ubah mengikut masa. Dan awak pun datang ke Johor Bahru dan awak duduk di Sarawak dekat rumah awak pun awak tak pakai pun pakaian-pakaian Iban tu. Betul. Awak pakai pakaian moden. Cuma bila awak attend satu majlis yang berkaitan dengan Iban ke apa ke, baru awak memperagakan pakaian-pakaian tersebut. Itu dipanggil relatif. Relatif ni maksudnya boleh berubah-ubah mengikut masa. Boleh faham? Boleh. Okey, nilai mutlak ni nilai yang keberhargaannya tidak terikat dengan suatu kebiasaan bagi sebuah masyarakat. Yes, Contoh, undang-undang negara. Apa lagi? Undang-undang agama. Agama Kristian kata arak adalah tak boleh kan? Ya. Tapi dalam awak punya adat, Boleh. boleh ada waktu-waktu tertentu, betul? Betul. Itu dipanggil nilai mutlak. Dan dia bukan terikat dengan kebiasaan walaupun masyarakat Iban tu kebiasaannya memang dia minum pun, tapi tak nilai mutlak dia kata tak boleh dalam agama lah contohnya kan. Diterima umum dan telah diuji atau terbukti sebagai baik ataupun buruk. Macam nilai agama tadi kenapa dia tak bagi benda minum arak? Sebab dah teruji pun. Contoh, orang minum arak kita boleh dengar kan dalam viral media sosial, dalam media-media apa semua kan. Kemalangan berlaku disebabkan minum arak. Apa lagi? Yang sekarang menangkap arus kenderaan kan, kemalangan maut. Memang terbukti pun kenapa dia tak bagi benda tu. Mutlak. Okey. Kemudian apa lagi? Kekal sepanjang masa dan di semua tempat serta hampir semua situasi normal masyarakat. Kekal sepanjang masa. Arak tak baik. Kekal tak sepanjang masa? Tidak. Kekal lah. Arak tak baik. Tak ada ke depan ni pun arak tak ada yang baik. Dia memabukkan, boleh membahayakan keadaan. Kan? Gitu. Contoh, membunuh orang. Baik ke tak baik? Tak baik. Tak baik. Dia kekal tak? Kekal, masih kekal. Kekal lah. Tak ada perubahan. 30 tahun lagi pun orang akan sama kata sama. Orang bunuh, kau kena tangkap. Ya. Sama juga dengan mencuri. Kau mencuri, kau kena tangkap. 30 tahun lagi pun, berapa puluh tahun lagi pun, sama. Betul? Itu dia panggil nilai mutlak. Nilai relatif dia boleh berubah-ubah, nilai mutlak ni dia tak boleh nak berubah-ubah. Okey, boleh faham Okey, sir. Okey, kita pergi yang seterusnya. Contoh nilai relatif. Yang pertama, di Kuala Lumpur sebuah keluarga boleh dibina hanya melalui perkahwinan rasmi, manakala di California keluarga boleh dibina tanpa memerlukan perkahwinan rasmi. Dia berubah kan mengikut tempat? Ya, berubah. Macam saya kata tadi Kalau di Kuala Lumpur, tak kahwin macam saya orang Islam. Kahwin tak kahwin, duduk satu rumah kena tangkap. Ya. Tapi kalau duduk dekat negara barat, kau kahwin ke, kau tak kahwin ke, kau duduk sekali, tak ada masalah. Ya. Itu. Boleh faham Okey. Itu relatif. Okey. Okey. Kemudian yang kedua? Yang kedua, di Malaysia terbuka ialah konsep menerima pelawat semasa perayaan yang diraihkan oleh pelbagai, tetapi konsep ini tidak wujud dalam masyarakat barat. Okey, nampak dia berubah. Okey. Orang Malaysia pun duduk di barat pun dia tak boleh nak mengamalkan benda ni Ya. Dia berubah-ubah, dia relatif. Kita tak nak buat pun tak ada masalah. Nak buat pun tak ada masalah. Okey. Okey, kalau nilai saya tak tukar. Nilai mutlak yang ni nilai mutlak. Okey. Kehidupan berkeluarga adalah satu amalan kehidupan yang baik.
Dua, menghormati apa ialah nilai mutlak yang disyorkan oleh Tadi saya katakan, bila agama kata benda tu bagus, sampai bila-bila pun dia tetap bagus. Contoh macam menghormati ibu bapa. Tadi saya bagi contoh agak kan. Ya, sir. Okay, kehidupan berkeluarga adalah satu amalan kehidupan yang baik. Betul lah? Tanyalah siapa nenek ke, mak ayah kau ke, siapa orang tua mana sekalipun, adik-adik kita ke, 10 tahun lagi pun tetap orang kata pandangan yang sama. Semua orang nak berkeluarga sebab keluarga ni adalah kehidupan yang baik. Meletakkan satu sama lain. Betul? Betul. Okey, kita pergi yang seterusnya. 16, kesimpulan. Dalam pembelajaran ini kita dapat mengetahui konsep asas etika dan jenis-jenis nilai moral. Konsep asas nilai mempunyai ciri-ciri yang ditunjukkan sama ada secara lisan ataupun perlakuan. Nilai boleh berubah tetapi masih boleh stabil dalam kehidupan. Nilai berfungsi sebagai pengukur dalam mengenal pasti kedudukan seorang dan bertindak sebagai dasar di mana satu piawai yang asas untuk membantu individu dalam pemikiran dan perlakuannya. Oleh yang demikian, ia dapat menyelesaikan konflik dan menghadkan perlakuan seseorang. Terdapat beberapa jenis nilai moral, antaranya ialah pengertian dan perbezaan nilai-nilai instrumental yang nilai extrinsic dengan nilai intrinsik. Perbezaan nilai subjektif dengan nilai objektif dan perbezaan antara nilai relatif dan nilai atau mutlak. Okey. So, rumusan peribadi awak tentang apa ini kita belajar? Rumusan peribadi saya yang saya dapat ialah dapat mempelajari nilai ekstrinsik yang bermaksud menolak berdasarkan matematik diri sendiri. Yang intrinsik melakukan pekerjaan tanpa berfikir kesan kepada orang lain. Okay. Manakala nilai subjektif memikirkan pandangan diri sendiri yang sama dengan pandangan orang lain, tetapi boleh menerima dan menolak pandangan orang lain juga. Objektif menerima pandangan majoriti yang banyak kita terima. Okey, lagi? So, nilai relatif yang saya dapat, nilai ini boleh berubah. Boleh berubah mengikut semasa. Nilai mutlak tidak boleh berubah. Okey, bagus. Maksudnya awak fahamlah apa yang saya mengajar. Okey. So, hari ini kita dah belajar tentang jenis-jenis nilai. Yang pertama nilai ekstrinsik dengan nilai intrinsik. Yang kedua kita dah belajar nilai subjektif dengan nilai objektif. Yang ketiga kita belajar nilai relatif dengan nilai mutlak. So semua nilai itu adalah menjadi tempat pengukuran kepada kita sebelum kita membuat satu pekerjaan ataupun keputusan. Okey. Okey, itu tentang rumusan kita pada hari ini. Saya tak nak panjang-panjang sebab dah terlajak awak pun ada kelas lain. Okey, ini latihan untuk awak. Dah start dah kelas. Okey, ini latihan. Okey. Ya, saya salin dulu. Okey. Okey, masuk dalam tim ah. Okey, jangan email kat saya masuk dalam tim. Tahu nak masuk kat mana? Dekat dalam Okey, saya tunjuk dekat awak. Okey. Awak pergi dekat tim. Awak pergi tim ni. Okey? Awak pergi dekat tim ni, tekan tim ni dia akan keluar kotak-kotak macam ni. Awak cari kelas awak CUN 10021 Etika dan nilai November 2020. Okey, awak tekan ni. Dia akan pergi macam ni. Okey, awak tekan dekat atas ni, general, post, file, class note, assignment, grade. Awak tekan file.
Okey. So saya siap folder. Okey, latihan pengukuhan jenis nilai. Okey, awak masuk dalam folder ni. Okey, sir. Latihan pengukuhan ni. Kemudian awak klik, awak tekan butang upload ni. Awak tekan file. Awak ambil lah file apa yang awak dapat tu. Word ke apa ke, awak klik, open. Nanti dia masuk terus. Okey, boleh? Boleh. Okey. So, hari ni kelas kita setakat ni dulu. So, kita akan sambung pada hari berikutnya. Nanti saya akan maklumkan awak dalam WhatsApp. Okey? Okey. So, terima kasih kepada awak luang masa untuk kelas kita. So, Okey, terima kasih awak. Dan juga selamat petang lah, kan? Okey, sir. So, kita akan jumpa pada masa akan datang. Jangan lupa hantar tugasan-tugasan awak. Okey, so jumpa lagi. Good luck. Okey, sir. Selamat petang, sir. Bye. Selamat petang, bye-bye.